Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan surah 10 ayat terakhir, surah Kahfi. Daripada ayat yang ke-99, mudah-mudahan dapat kita hafal insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Ustaz Muiz, Tuan Imam, Imam-Imam, Bilal-Bilal, AJK Masjid dan seterusnya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi pada bab yang ke-45, iaitu berkenaan dengan Nabi berkongsi kebimbangan dengan Zainab. Nah, hadis ni kita dah ada baca minggu lepas, cumanya kita tak sempat menerangkan dengan lebih lanjut. Baik, hadisnya an Ibn Shihab an Urwah bin Az-Zubair anna Zainab binta Abi Salamah haddatsathu an Ummi Habibah binti Abi Sufyan an Zainab binti Jahash radhiyallahu anhunna anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'a.
Kata Ibnu Syihab daripada Urwah daripada Zubair bahawa Zainab binti Abi Salamah menceritakan kepadanya bahawa Ummu Habibah binti Abu Sufyan daripada Zainab binti Jahash. Ummu Habibah ni isteri Nabi, Zainab binti Jahash pun isteri Nabi juga. Satu hari Nabi bertemu dengan Zainab dalam keadaan gemetar. Lalu Nabi pun berkata, yaqulu la ilaha illallah wailul lil arab min syarri qad iqtarab. Nabi kata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, celakalah bangsa Arab daripada kerana keburukan yang semakin hampir. Futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hazi. Nabi kata, hari ini terbuka sedikit demi sedikit benteng, terbuka sedikit pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Dan Nabi membuat bentuk bulat, wahallaqa bi isba'ihil ibham wallati taliha. Nabi menggunakan ibu jari dan juga jari yang selepasnya. Jadi mungkin beginilah tuan-tuan. Nabi buat ada lubang sebesar ini, Nabi kata. Lalu Zainab pun berkata, qalat Zainabu bintu Jahash, faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Zainab pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa sedangkan masih ada di antara kita ni orang-orang yang soleh? Adakah kami ni binasa sedangkan di antara kami ni masih ramai lagi orang soleh? Nabi pun berkata, na'am idza kasural khabas. Ya, sekiranya keburukan bermaharaja lela, sekiranya makin banyak benda-benda keji, makin banyak benda buruk. Okey. Maka yang kita nak sebutkan pada malam ni sedikit adalah berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab yang ni antara benda yang biasanya orang suka dengar juga. Orang nak tahu kan tentang Ya'juj Ma'juj ni. Apa dia Ya'juj Ma'juj ni? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut Ya'juj dan Ma'juj ni dalam surah Kahfi. Allah sebut tentang Zulqarnain dan Allah sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Iaitu adanya orang-orang yang diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Zulqarnain berkata, engkau tak payah bayar pada aku apa semua. Yang penting kau tolong aku dengan daya kekuatan kau. Mungkin untuk membuat benteng. Jadi Zulqarnain yang membuat benteng kepada Ya'juj Ma'juj. Yang kedua, Allah ceritakan Ya'juj Ma'juj ni dalam konteks menyebut tentang hari kiamat. Iaitu apabila sebut tentang hari kiamat, hampirnya kepada hari kiamat, Allah akan sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehinggalah apabila dibukakan tembok, Ya'juj dan Ma'juj itu mereka turun dengan cepat daripada semua tempat yang tinggi. Jadi Allah sebut tentang dekatnya hari kiamat akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Bukan Ya'juj Ma'juj tuan-tuan. Ya'juj jim. Bukan, jangan sebut Ya'juj Ma'juj. bukan dal, bukannya D. Jim. J, huruf J, Ya'juj. Maka yang kita tahu, Ya'juj dan Ma'juj ni memang dah ada sejak daripada zaman dahulu. Dia bukannya baru muncul sekarang. Memang dah ada. Seperti mana Dajjal juga, adanya hadis berkenaan dengan Dajjal dah ada. Cumanya dia tak keluar. Dia masih lagi diikat. Dia masih lagi ada di satu pulau. Ya'juj dan Ma'juj mereka ada di sebalik dinding tembok yang dibina oleh Zulqarnain. Dan dia akan dikeluarkan, mereka ni Ya'juj dan Ma'juj ni akan keluar pada hari kiamat. Sebagai tanda dekatnya dengan hari kiamat. Iaitu selepas kematian Dajjal. Maka Ya'juj Ma'juj akan keluar. Dan kemudian waktu tu Nabi Isa walaupun ada, tak dapat buat apa-apa dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi dia akan membunuh seluruh manusia mana yang dia dapat. Mana yang selamat itulah yang akan tinggal. Dan akhirnya Ya'juj Ma'juj ni akan Allah akan kirimkan ulat yang akan makan daripada leher mereka ni. Dia kena macam penyakit lah. Dan mematikan seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian Allah akan hantar burung. Saya tak ingat. Ada description. Dia punya burung dia lebih kurang macam burung. Apa nama burung tu? Vulture. Vulture nama dia. Burung apa dalam bahasa Melayu kita? Burung herring. Saya pun tak ingat lah apa nama burung tu. Yang kepala botak tu. Description dia lebih kurang macam burung macam tu lah. Disebutkan lehernya panjang. Yang akan
angkat Ya'juj Ma'juj dan dibawa ke satu tempat. Dan adanya hujan apa semua yang akan membersihkan bumi ni. Okey, yang kita nak sebut, adanya orang suka bertanya, kat mana Ya'juj Ma'juj ni? Betul tak? Kan, biasalah kita ni kan suka nak tahu. Dekat mana Nabi Nuh berlabuh. Kayu apa yang Nabi Musa guna sebagai tongkat? Bahtera Nabi Nuh pakai kayu apa? Kan? Kayu kokar orang kata kan. Semangatlah orang beli kayu kokar. Jadi orang suka dengan benda macam gini. Sedangkan tak ada apa-apa riwayat yang sebut tentang kayu apa yang digunakan untuk tongkat Nabi Musa ke, untuk Nabi Nuh ke, bahtera dia ke, tak ada. Maka orang seronok disebabkan benda-benda macam ini kadang-kadang ada benda-benda mistik ke apa, ataupun dia ada kepercayaan-kepercayaan tertentu lah, macam kononnya berkat lah benda tu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah kata dia berada di antara dua gunung. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehinggalah apabila Zulkarnain ni sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit tu ada satu kaum yang hampir tak dapat difahami percakapan mereka. Maksudnya bahasa dia lain lah. Bahasa yang asing sikit daripada kebiasaan orang cakap masa zaman tu. Wallahu a'lam bangsa apa. Kemudian mereka berkata, Ya Dzal Qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ni melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maka dapattah kalau kami berikan satu bayaran kepada kamu supaya kamu dapat buat sadda, benteng ataupun dinding di antara kami dengan mereka, dengan Ya'juj Ma'juj. Di manakah dua gunung ni? Ibnu Abbas pernah menyebutkan, kata Ibnu Abbas, maksud kepada Ar-Radam, dua gunung benteng yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj ni, dia kata Al-Jabalan Armaniyah wa Azerbaijan. Armenia dengan Azerbaijan, kata Ibnu Abbas. Ini pendapat sahajalah, tak mesti betul. Sebab dia bukannya berlandaskan wahyu Nabi SAW. Bukannya datang daripada Nabi yang sebut. Ibnu Abbas je. Kadang-kadang pendapat dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ada juga yang kata benteng tu ada dekat China. Pernah dengar kan? Ada yang kata dekat China. Disebabkan orang China antara orang yang pandai, hebat membina benteng. Sehingga ada yang kata Zulkarnain ni pun mungkin orang China, orang Cina. Ada general satu zaman dahulu yang hebat menguasai daripada timur ke barat. Jadi dia yang membina. Ada jugalah. Tapi yang betulnya tak ada sesiapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tak memberikan sebarang perincian kepada Ya'juj Ma'juj ni kat mana. Nabi Muhammad pun tak sebut secara terperinci tentang tu. Yang ada disebutkan supaya kita bersedia untuk kedatangan Dajjal, kedatangan Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Maka yang paling baik adalah kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklah perlu semangat sangat nak mencari tentang perkara-perkara begini. Cukuplah kita tahu, cukuplah daripada Al-Quran, cukuplah hadis Nabi SAW menerangkan tentang benda ni. Dan kita tak pernah nampak, maka kita beriman dan kita cakap cukuplah. Seperti mana yang Allah sebut macam tu lah. Tak adalah kalau kata tiba-tiba adalah berita berlaku kan. Maka waktu tu kita tengoklah. Tapi untuk sekarang ni cari, tak ada keperluan pun tuan-tuan. Sebab sama ada kita tahu ataupun tak tahu, dia tak adalah menambahkan kualiti kepada amal ibadah kita. Dia sama macam ni tuan-tuan. Ada orang yang suka cari keajaiban. Jadi dia pun cakap, wah hebatnya Allah. Bila dia nampak ada keajaiban tu, iaitu apa dia? Dekat langit tu ada tulisan Allah. Ataupun dekat langit tu ada tulisan Muhammad. Maka dia pun seronok ambil gambar, dia pun share. Apa masalah dengan benda macam ini tuan-tuan? Masalahnya orang Kristian pun buat macam tu juga. Dia kata dia nampak cross dekat langit. Dia pun ambil gambar juga. Dia pun kata, ni menunjukkan bukti bahawa Kristian itu betul.
Yang si Hindu pula, dia pun jumpa dekat bentuk Jai Shri Ram ke apa benda nama dia punya tu kan. Dia pun ambil gambar juga. Dia pun sebut benda yang sama juga. Nampak tak ada bentuk ni macam ni? Jadi untuk membuktikan agama kita benar ataupun tidak benar, satu-satu agama itu benar ataupun tidak benar bukan bergantung kepada simbol-simbol yang muncul di dalam tomato ataupun pada badan lembu ataupun pada awan. Tidak. Kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlulah melampau sangat dalam mencari. Okey. Satu lagi perkara yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan asal Ya'juj dan Ma'juj. Ada seorang apa nama tak datang jemaah ni. Zul yang rumah depan ni. Zulkarnain. Zulkarnain juga namanya. Zul tanya, betul ke ada yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni berasal daripada Adam tapi bukan Hawa. Dia anak keturunan Adam tapi bukan keturunan Hawa. Memang ada beberapa keterangan, ada dua lah keterangan daripada para ulama berkenaan dengan perkara ini. Iaitu, biasanya manusia ni kan terlahirnya daripada persetubuhan antara lelaki dengan perempuan. Iaitu dengan perkahwinan ataupun dan sebaliknya. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj ni ada juga yang berpendapat bahawa dia ni adalah manusia yang lahir bukan daripada perkahwinan Adam dan Hawa. Dia bukannya zuriat keturunan isteri Nabi Adam. Dia muncul, Ya'juj dan Ma'juj ni muncul kerana Nabi Adam mengalami mimpi basah. Kemudian air mani tersebut bercampur dengan tanah. Kemudian Allah ciptakan Ya'juj dan Ma'juj daripada benda tu. Pendapat ni memang ada disebutkan dalam beberapa, ada yang dinisbahkan kepada Imam An-Nawawi. Dalam fatwa Imam An-Nawawi, Imam Nawawi yang kata macam tu. Ni pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia ni keturunan Yafith bin Nuh. Keturunan Yafith bin Nuh, iaitu moyang kepada bangsa Turki. Bangsa Turk. Turk ni pun yang Mongolia apa semua ni kan. Belah-belah situlah juga. Jadi, ada yang kata macam tu. Jadi, yang mana satu betul? Wallahu a'lam. Sebab tak ada apa-apa keterangan, tuan-tuan. Maka tak payahlah semangat sangat. Ya'juj Ma'juj ni memang keturunan gini. Tak ada keturunan gini. Tak payah bincang panjang-panjang. Yang ni cuma pendapat-pendapat para ulama' dan dia bukanlah berkaitan dengan wahyu ke apa. Tak ada apa-apa kelebihan lah. Kan kadang-kadang semangat sangat orang dengan benda yang tak menambahkan amal ibadah ni. Tak menambahkan kita punya keyakinan pada Allah. Tak ada. Semangat sangat dengan benda-benda yang tak ada keperluan. Sedangkan Nabi SAW telah menyebutkan kan. Nabi kata, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثُرَ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Di antara punca banyaknya kaum-kaum terdahulu ni binasa disebabkan mereka ni banyak sangat soalannya. Dan juga mereka berbeza dengan nabi-nabi mereka. Jadi soalan-soalan ni bukannya salah. Tak salah. Bagus tanya soalan. Cuma kalau tanya soalan yang tak ada manfaat. Dia semangat sangat bercerita tentang benda macam ni. Sedangkan yang ditanya tu pun tak boleh bagi jawapan. Sebab cakap pendapat ulama' kata gini. Yang mana satu paling betul saya pun tak tahu. Sungguh-sungguh nak kena pergi cari Ya'juj Ma'juj lah. Kaji DNA pula. Daripada keturunan mana kan. Susah juga. Maka tak perlu sampai melampau sehingga tahap itu. Yang tepatnya yang kita boleh kata, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Disebabkan apa? Disebabkan adanya hadis Bukhari. Yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah berkata, Ya Adam, wahai Adam, fayaqul labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Lalu Nabi Adam pun menjawab, aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya berada di tanganmu. Fayaqul, akhrij ba'asan nar. Kemudian Allah berkata, keluarkan utusan penghuni neraka. Qala wa ma ba'asun nar. Lalu, apa itu utusan penghuni neraka, kata Adam. Lalu Allah pun berkata, min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in fa'indahu yashibus saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid.
Kata Allah, daripada 1000 keturunan, anak keturunan kau, 999 orang yang akan menjadi penghuni neraka. Daripada 1000 orang, 999 menjadi penghuni neraka. Maka ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil itu akan melahirkan janin yang dikandungnya, dan kamu akan melihat orang itu seakan-akan mabuk, tapi mereka ni tak mabuk. Tapi kerana azab Allah yang pedih, iaitu datangnya hari kiamat. Maka para sahabat pun berkata, Ya Rasulullah, wa ayyuna dhalikal wahid. Para sahabat pun risaulah, siapa satu yang terselamat tu daripada kami ni? Daripada 1000 seorang aja yang selamat, 999 tak selamat. Nabi pun berkata, abshiru fa inna minkum rajulan wa mi ya'juj wa ma'juj alfan. Bergembiralah, seorang tu daripada kalangan kalian, dan 1000 tu daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya Ma'juj ni akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak, melampaui jumlah manusia kebiasaan. Jadi Ya'juj Ma'juj, kalau ikut daripada hadis ni, kita nampak yang Allah kata daripada keturunan engkau. Kan? Jadi nampaknya lebih tepat tu bukannya pendapat yang kata Nabi Adam mimpi basah, lepas tu bercampur dengan tanah dan tiba-tiba jadi Ya'juj Ma'juj ni lah. Nampak gaya pendapat tu lebih tepat lah. Hakikatnya, wallahu a'lam. Macam yang tu pun kita tak payah bincang panjang sangat. Okey. Kita tengok balik pada hadis yang kita bincangkan ni. Zainab binti Jahash, apabila Nabi cerita tentang Ya'juj Ma'juj ni, maka Zainab risau. Zainab berkongsi kebimbangan Nabi. Sama-sama bimbang. Ni hebat. Isteri Nabi yang hebat. Isteri Nabi semua hebat-hebat belaka. Cuma dalam kes ni kita tengok Zainab ni hebat. Bila Nabi cerita pasal risaunya tentang hari kiamat, Zainab pun berkongsi kebimbangan. Lalu dia pun tanya, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, adakah kami akan binasa sedangkan dalam kalangan kami ni ada orang soleh? Dia kongsi kebimbangan dengan Nabi. Lalu Nabi pun jawab, idza kasral khabath. Ya, sekiranya semakin banyak benda-benda kekejian yang berlaku di atas muka bumi. Maka memang adanya perkara yang disebutkan oleh Aisyah, yang riwayat oleh Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan memang akan ada orang-orang yang mati ni dalam keadaan dia diseksa, bukan diseksa, dia mati sekaligus dengan orang-orang yang jahat. Walaupun dia ni soleh, dia mati sekaligus. Terutamanya apabila mereka yang soleh ni tidak menegur, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dia tahu benda ni salah, tapi dia tak dapat nak tegur sebab dia makin lama makin sikit, ataupun dia membiarkan perkara tersebut, cuma tolak dalam hati aja. Maka binasa keseluruhannya. Dan dibangkitkan nanti pada hari kiamat di atas niat mereka masing-masing. Ada hadis Nabi SAW sebut, kata Aisyah, riwayat Aisyah, Nabi kata, yaghzu jaishul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Kaabah. Ada satu pasukan nanti yang akan nak cuba menyerang Kaabah. Kemudian apabila mereka sampai ke satu tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya daripada awal sehingga habis dibenamkan ke dalam perut bumi. Daripada yang pertama sampai yang terakhir. Semua sekali itu dibenamkan. Allah benamkan. Qalat, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Lalu Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka ni semua ni dibenamkan, sedangkan di antara mereka ni adanya orang-orang yang pedagang, dan ada juga orang-orang yang tak termasuk dengan golongan yang nak memerangi Kaabah ni, iaitu dia tak berniatlah nak serang Kaabah pun, cuma dia ada dekat dalam tu, mungkin tengah lalu ke apa ke, ataupun dia ni berdagang ke, ataupun mungkin bawa ahli keluarga ke, yang tak ada niat pun nak menyerang Kaabah. Nabi pun berkata apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka ni akan dibinasakan, dibenamkan
daripada yang pertama sehingga yang terakhir, dan kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Maksudnya, macam contoh kita tengoklah tuan-tuan. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan tak berlaku pada kita. Iaitu berlakunya tsunami. Kan, kita tengok masa Aceh dulu kan. Tsunami yang besar. Kita cakap, kan ada orang soleh, ada orang solat apa semua. Tapi semuanya kena juga. Macam mana? Ya. Mana yang jahat, maka jahatlah. Dia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Dengan amal mereka. Dengan kejahatan mereka. Manakala yang baik, walaupun meninggal dalam keadaan yang menyayat hati, tapi dibangkitkan nanti juga dengan keadaan yang baiklah. Disebabkan dia memang orang-orang yang soleh. Maka ni antara benda yang kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Apabila nampaknya kemalangan yang ngeri, tak sahlah nak cakap, oh ni mesti jahat dulu. Sebab tu mati ngeri. Kadang-kadang mulut orang jahat. Ni apa benda lah dia ni bawa-bawa macam ni apa semua kan. Kadang-kadang disebabkan melihat perkara yang menyayat hati lalu, dia pun sebutlah macam-macam. Tentang dia ni orang jahat ke, mak rempit ke mati ke apa kan. Macam-macam lah. Itulah. Bawa botol laju merempit. Kita pun tak tahu tentang dia ni rempit ke tidak. Tapi sebab lancangnya mulut ni, maka seronok kita nak mengeji seseorang. Disebabkan kematian mereka. Kita kata mati katak dan sebagainya. Jangan melakukan perkara tersebut. Kita tak tahu kematian dia macam mana. Ada je kita sebut macam contoh kan. Tuan-tuan tahu tentang Ashabul Ukhdud ya? Tahu tak Ashabul Ukhdud? Nak cerita panjang lah tuan-tuan. Dia cerita pasal golongan yang ada seorang budak yang belajar dengan ahli sihir tu. Kemudian dia belajar juga dengan rahib. Kan rahib tu yang mengajar tauhid kepada budak ni, rahib tu dibunuh dengan cara macam mana? Dibunuhnya dengan dibelah. Dibelah dua. Digergaji. Digergaji dua. Belah dua. Kan kematian yang sangat menyayat hati lah kita kata. Tapi kan dia ni orang yang bertauhid. Mestinya orang yang baik. Jadi, kematian seorang tu dengan cara menyayat hati ke apa, tidak menjamin, oh ni tak adalah menunjukkan bahawa dia ni ahli neraka dan sebagainya. Tidak. Kena berhati-hati dalam menyebut satu-satu perkara. Jangan menghukum orang disebabkan kita melihat kematian dia macam ni. Tak. Dan kemudian biasanya Allah Subhanahu Wa Taala tak tunjuklah dekat dunia ni macam mana dia punya azab dia ke apa kan. Adalah sebahagian yang Allah tunjukkan orang yang dia ni Kristian. Ya, kadang-kadang Allah tunjukkan azabnya dekat dunia. Contohnya, dulu ada seorang Kristian ni, yang zaman Nabi lah, orang Nasrani, dia ni antara orang yang pernah masuk Islam. Masuk kejap. Dan dia menulis Al-Baqarah dan Ali Imran. Tak silap saya. Ada hadis yang sebut pasal benda ni. Jadi, bila dia meninggal dunia, dia mati, dan dia pun banggalah yang dia ni pernah menulis, pernah macam jadi macam tukang tulis lah. Jadi lepas tu bila dia meninggal dunia, dia dikebumikan kan dalam tanah kan. Bila esoknya tengok jasad dia naik ke atas, jasad dia timbul balik. Maka orang-orang sahabat-sahabat dia ni mengatakan apa? Sahabat-sahabat dia cakap, mungkin orang-orang Islam ni lah yang buat ni, dengki. Maka, apa lagi yang jadi? Ditanam balik. Esoknya keluar lagi mayat tersebut. Dan dia masih lagi blame, orang-orang Nasrani pada waktu tu masih lagi blame orang Islam. Akhirnya mereka pun gali sedalam-dalamnya yang kata apa? Tak ada kerja lah orang nak buat. Onar, nak pergi gali balik, nak letak balik mayat tu ke atas. Tapi esoknya, masih lagi jadi macam tu. Jadi akhirnya mayatnya macam dibuang ke dalam, diletakkan dalam perigi ke apa macam tu. Saya kena cari baliklah hadis ni, saya pun dah tak ingat dah. Jadi ini antara benda yang kadang-kadang Allah tunjuk kat dunia. Ya. Tapi bukanlah setiap orang yang jahat tu Allah tunjukkan dia punya balasan dekat dunia. Bila mati tu cerita macam dalam cerita apa nama tu? Apa nama cerita tu? Tanah kubur. Habis semua. Semua berulat, semuanya kena ikat, kena lilit dengan ular. Semuanya macam-macam, masuk air lah dalam kubur apa semua kan. Macam-macam jenis. Tidak. Allah tak hukum dengan cara macam ini pun. Tak ada pun riwayat cerita pasal Abu Jahal, dia punya mayat dia ni berulat-ulat ke apa. Tak ada. Padahal dia ni musuh nombor satu Nabi SAW. Kan?
Al-Walid bin Mughirah, antara orang yang jahat dengan Nabi kan. Siapa lagi tu? Umayyah bin Khalaf. Ramai orang yang jahat dengan Nabi SAW, tapi tak ada pun sebut yang mereka ni bila mati dia punya, ni dia berulat ke apa semua kan. Tak. Kita pula ni padahal yang meninggal tu orang Islam. Kan, orang Islam. Tapi diceritakan, dia tunjukkan berulat-ulat lah dia punya tangan dia lah, badan dia lah, busuk lah, kena lilit dengan apa nama? Ular lah. Maka benda macam ni sebenarnya adalah tafsiran yang salah kepada agama. Dan orang bukan Islam bila tengok cerita macam ni, apa dia rasa? Susah betul jadi orang Islam. Bila mati nanti kalau jahat sikit je jadi macam ni. Terus takut dia dengan agama Islam bila tengok cerita tanah kubur. Ni antara benda yang kena terangkan kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam. Cerita tu tak betul pun. Okey. Berkenaan dengan hadis yang saya sebut tadi tu, yang Nabi kata tentang ada pasukan yang nak menyerang Kaabah, kemudian dibenamkan seluruhnya, sama ada dia baik ke dia jahat ke apa semua. Ada faedah yang kita kena ambil daripada hadis ni. Yang pertama, setiap amalan manusia ni bergantung kepada niatnya. Amalan manusia kan kita dah tahu kan, innamal a'malu bin niyat. Dan satu lagi, Nabi sebut innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penghujungnya. Sebab Nabi sebut hadis tu, Nabi kata macam tu disebabkan ada seorang lelaki yang nampak sangat gagah berani dalam peperangan. Dan dia pergi perang dengan hebat. Dan semua orang muslimin masa tu bila nampak dia kata lelaki ni memang hebat. Tiba-tiba datang berita bahawa lelaki ni mati. Maka orang pun cakap, oh dia ni mati syahid. Memang hebatlah ni, bagus apa semua kan. Nabi kata tak, huwa finnar. Dia ni dalam neraka. Dia ni ahli neraka. Lelaki ni. Yang perang hebat dia. Jadi, seorang sahabat, siapa nama tak ingat saya, ada seorang sahabat ni, sahabat Nabi ni, dia cakap, sadaqa Rasulullah. Rasulullah cakap betul. Memang Nabi sebut, tak tipu. Aku nampak dia ni macam mana. Aku ikut dia. Sebab aku nampak dia ni gagah berani, hebat, maka aku ikut dia dalam peperangan. Jadi bila nampak, rupanya dia ni, bila berperang, dia dah luka yang sangat-sangat banyak yang parah. Dan akhirnya dia tak tahan. Lalu apa dia buat? Dia membenamkan pedang dia ke dada dia sendiri. Mungkin dia letak dan dia benamkan dekat dada dia sendiri. Maksudnya dia bunuh dirilah. Dia bunuh diri. Maka apa hukuman bunuh diri? Di antara dosa-dosa besar. Lalu betul lah apa yang Nabi SAW sebut. Sebab itulah amalan itu sesuai dengan khatamnya. Sesuai dengan penghujungnya. Jadi ni antara perkara yang kita kena ingat. Apa-apa amalan kita ni kena ada niat yang baik supaya kematian kita nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahaya kalau kita selalu berkawan dengan ahli maksiat dan juga orang-orang yang suka melakukan kezaliman. Kalau tiba-tiba Allah nak menghukum mereka, maka kita akan termasuk sekali dengan hukuman tersebut. Walaupun kita tak berdosa. Tapi disebabkan selalu sangat kawan dengan orang yang ahli maksiat, tiba-tiba Allah nak menghukum ahli maksiat ni dengan kematian kan. Mati terus semua. Maka termasuk jugalah dengan orang-orang yang walaupun dia soleh, tapi disebabkan dia kawan dengan orang yang ahli maksiat. Jadi jangan nak kawan. Kawan tu tak ada masalah, tapi bukan kawan rapat. Duduk sekali nyembang banyak apa semua. Dalam keadaan kita tak cuba menegur dia ni untuk solat. Kan? Ikutlah dia ni pergi jalan-jalan tengok perempuan ke apa semua. Maka benda ni elakkan. Yang ketiga daripada hadis ni juga menunjukkan bahawa kena ada motivasi untuk kita ni kawan dengan orang-orang yang soleh. Kena banyak carilah kawan-kawan yang soleh, mana-mana yang jaga solat supaya sentiasa mengingatkan kita tentang solat, ingatkan kita tentang Al-Quran, ingatkan kita tentang kematian. Yang keempat, sesiapa yang bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, maka orang tersebut akan bersama-sama dapat balasan daripada Allah, hukuman tu. Dan hukuman itu akan terkena kepada sama ada orang tu soleh ataupun toleh. Sama ada dia ni soleh, dia baik ataupun dia jahat, kena. Sebab Allah akan mengenakan kepada keseluruhannya. Akan tetapi pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.
Ayat Al-Quran ada menyebutkan perkara yang sama tentang perkara ni, iaitu dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa kepada orang-orang zalim sahaja di kalangan kamu. Maksudnya bukanlah ujian tu bukan kena pada orang zalim khasnya, tidak. Semata-mata kepada orang zalim, tak. Takutlah pada benda tu. Iaitu kalau dia boleh terkena juga kepada kita. Iaitu kita selesa sahaja duduk dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Kita tak ada masalah pun duduk dengan kawan-kawan yang minum arak. Tak apalah, aku tak minum pun, tapi aku duduk je sekali dengan dia. Duduk sekali je. Dia kata kan, tak minum. Ni benda yang bahaya. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang perkara ghaib, iaitu tentang hari kiamat. Dan perkara ghaib ini wajib diimani. Kita tahu tentang hari kiamat, semuanya datang daripada Al-Quran dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata akan adanya haud, adanya satu telaga yang Nabi tunggu kat situ. Orang-orang yang Islam yang beriman akan Nabi bagi minum daripada telaga tersebut. Mereka datang ghurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar, bercahaya anggota wuduk mereka. Nabi sebut tentang perkara ni. Ada Nabi sebut kan, ada yang Nabi yang tak mengaku umat. Sebab bila waktu kat dunia dahulu, setelah ketiadaan Nabi, iaitu zaman-zaman selepas Nabi SAW, dia tak ikut sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkan apa yang Nabi suruh dan menambah-nambah apa yang Nabi tak suruh. Jadi orang ni, ada Nabi kata, aku tak mengaku umat ni. Ni bukan daripada kalangan aku. Dia tak boleh minum daripada telaga aku. Maka tentang hari kiamat ni, apa-apa yang kita tahu semuanya datang daripada Nabi, datang daripada Al-Quran, datang daripada Allah, maka wajib kita imani. Tak boleh untuk kita tolak ataupun kita sangsi dengan perkara tersebut. Baik. Yang seterusnya, bab yang ke-46. Rasulullah bingung. Bila Rasulullah bingung, Ummu Salamah tolong. Bila Rasulullah buntu, Ummu Salamah bantu. Qala Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, Qala Umar, fa'amiltu lidhalika a'malan. Falamma faragha min qadiyatil kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, qumu fanharu thumma hliqu. Kata Umar, kerana tindakan aku itu, maka aku melakukan beberapa amalan sebagai penebus. Iaitu dia melawan kata Nabi Muhammad. Yang ni adalah berlaku sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Selepas daripada Bai'atul Ridwan. Nak cerita panjang ni tuan-tuan. Masa lagi. Ya Allah, tinggal seminit je. Tak perasan. Okey. Tak apalah. Kita sebutlah sikit. Mana yang sempat lah tuan-tuan. Tak sempat ni kita sambung minggu depan lah. Nabi SAW, satu hari dia mimpi. Baginda mimpi, Nabi dapat pergi umrah. Maka Nabi pun cakap, aku mimpi kita buat umrah. Maka Nabi kumpulkan para sahabat semua, kita pergi umrah. Aku mimpi dapat umrah. Maka kita pun pergilah. Maka mereka pun pergi nak mengerjakan umrah. Berjalanlah mereka, sampailah dekat Zulhulaifah, masing-masing niat ihram. Dan mereka ni ada bawa perkakasan untuk perang jugalah. Supaya kalau ada apa-apa keperluan, mereka kena lawan lah. Sebab mereka pun tahu, waktu tu Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka mereka pun pergilah ke sana. Maka bila pergi ke sana, sampai dekat satu tempat tu, mereka dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dihalang oleh kafir Quraisy. Kita azan. Bismillah walhamdulillah, muslimin rahmati Allah. Jadi Nabi SAW bila membawa para kaum muslimin pergi ke Mekah daripada Madinah, waktu tu Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Jadi pergilah ke sana dalam keadaan bersedia jugalah sekiranya adanya apa-apa peperangan dan sebagainya. Maka bila sampai dekat Hudaibiyah, kita pendekkan cerita, kita terus sebut sampai Hudaibiyah lah. Bila sampai kat Hudaibiyah ni, maka orang Islam dengan orang kafir Mekah ni
berbincang. Macam mana nak settle. Sebab mereka tak nak benarkan orang Islam masuk ke dalam Mekah. Manakala orang Islam memang nak mengerjakan umrah. Dan mereka kata, dia bila Nabi kata dapat kerja umrah, maksudnya memang nak buat lah. Semangatlah dia. Mereka semua dah bersemangat dah nak mengerjakan umrah juga. Dan Nabi pun nak menegaskan bahawa kedatangan Nabi bukan nak perang. Nabi datang hanya semata-mata untuk mengerjakan umrah. Maka berbincang-bincang, sehingga Nabi menghantar, pendekkan cerita, Nabi hantar Osman sebagai wakil untuk berbincang. Sebab wakil yang dihantar oleh kafir Quraisy ni, hantar jumpa dengan Nabi tak dapat settle. Maka Nabi kata tak apa, biar Osman yang pergi. Memula Nabi hantar Umar. Tapi Umar cakap, aku risau. Sebab aku dah tak ada sesiapa dah. Keluarga aku dah tak ada dah dekat. Bani Adi dah tak ada dah dekat Mekah. Semuanya dah ikut hijrah ke Madinah. Semua dah masuk Islam. Dan aku ni pula terkenal dengan permusuhan kepada orang-orang bukan Islam. Orang Mekah yang bukan Islam ni memang tahu dah aku ni memang musuh dengan mereka. Maka aku takut, risaulah pada aku. Dan takut, dia akan dibunuh lah kan. Maka Umar kata, hantar Osman lah. Sebab Osman ni, ramai lagi Bani Umayyah yang masih ada dekat Mekah. Maka Osman pun pergilah. Osman pergi dan bincang apa semua. Bila bincang macam contoh apa bahaya dia, kalau kata masih tak dapat juga, maka akan berlaku peperangan. Perang ni bahaya, rugi untuk kaum Quraisy juga. Jadi orang Quraisy ni pun mula nak pujuk Osman lah. Dia kata macam inilah, engkau pergi umrah dulu. Engkau pergi buat dulu. Engkau tawaf dulu, engkau buat apa yang kau perlu buat. Lepas tu baru kita bincang lagi. Osman pun kata, mana boleh, aku nak pergi sekali dengan Nabi lah. Maka bila dah makin hangat apa semua, tiba-tiba berlakulah cerita bahawa Osman dibunuh. Adalah cerita bahawa kata Osman dibunuh. Maka bila katanya Osman dibunuh, apa yang Nabi buat? Nabi pun memanggil para sahabat dan mengajak mereka untuk berbaiat. Berbaiat. Yang namanya sebagai Bai'atul Ridwan. Iaitu berbaiat untuk menuntut bela atas kematian Osman. Dan Nabi kata, Nabi pujilah, antum khairu ahlil ard. Kalian ni adalah sebaik-baik penduduk bumi. Siapa yang menyertai Bai'atul Ridwan ni, orang yang sangat tinggi darjatnya. Dan mereka ni lah, sehingga Nabi kata, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahadun alladhi nabaya'u tahtaha. InsyaAllah tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka daripada kalangan orang yang berbai'ah di bawah pokok. Jadi mereka ni lah. Disebabkan Bai'atul Ridwan ni juga, kita memanggil para sahabat ni dengan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu an. Sebab apa? Al-Quran ada sebut, laqad radhiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah redha. Laqad radhiyallahu. Sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia berbai'ah kepada engkau di bawah pokok. Dan pokok tu, nama pokok tu Ridwan. Pokok Ridwan. Maka sebab tu nama bai'ah tu, janji setia tu adalah Bai'atul Ridwan. Tapi pokok tu apa jadi tuan-tuan? Pokok tu dah kena tebang. Dengan siapa? Siapa yang tebang? Umar bin Al-Khattab. Bukan Umar suka-suka je. Oh, ni tempat sejarah ni. Mana boleh tebang? Tak. Umar sebab memikirkan adanya mafsadah yang lebih besar. Saddu zari'ah dia panggil dia. Menutup pintu kejahatan, menutup pintu keburukan. Iaitu pada waktu tu orang mula semayang dekat bawah tu. Macam ambil keberkatan dekat situ apa semua kan, masa zaman Umar. Lalu Umar perintahkan untuk tebang aja pokok tersebut. Maka dah tak adalah pokok tu. Jadinya, bila selepas daripada tu, barulah tahu, masa tu Quraisy dah risau dah. Sebab orang Islam dah nak serang Mekah dah. Sebab mereka dah janji setia. 1,400 orang waktu tu. Kecuali seorang aja yang tak berbai'ah. Ada orang munafik lah. Ada seorang orang munafik. Nama dia Jad bin Qais. Jad bin Qais. Dia ni Al-Ansari. Orang Ansar. Orang Orang Islam lah. Orang daripada kaum Khazraj. Tapi dia ni ada waktu-waktunya nampaklah macam ada nampak dia ni munafik dia. Macam contohnya waktu Bai'atul Ridwan, orang semua tengah berbai'ah. Dia ni sembunyi dekat bawah unta dia. Duduk sembunyi kat bawah unta dia. Tak nak bai'ah sekali lah. Janji setia. Sanggup mati untuk menuntut
bela darah Osman tadi kan. Dia sanggup tak? Dia buat tak tahu je. Okey. Jadi lepas tu berlaku baru perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah apa semua ni, perjanjian ni, tu yang Umar tak setuju dengan perjanjian tersebut. Jadi tu yang tadi sebut Umar tak setuju tu. Tindakan aku tu kerana melakukan ada benda yang aku tak setuju. Ni nanti insyaAllah kita cerita minggu depan lah. Panjang tuan-tuan cerita dia. Saya dah cuba pendekkan ni pun habis 10 minit agak rupanya. Dah 12 minit dah. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan tentang Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaibiyah dan juga tentang apa yang berlaku, macam mana umrah mereka. Apa yang jadi pada umrah mereka. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.